Okey, kalau kita ikut susunan ni, mula tadi Hajarul Gayah dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Boleh bunda baca dulu Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum Tanwin bertemu dengan nun tu. Wa qulu hittatun. Masuk nun tu betul-betul tepat nun. Wa qulu hittatun naghfir lakum. Hittatun. Tengok mulut saya. Wa qulu hittatun. Tun. Wa qulu hittatun tun. Tun. T-U-N. Dia berjumpa nun tu, dia kena jelas. Tun. Wa qulu hittatun taghfirakum. Dia berjumpa nun jadi naw lah. Jangan tahu. Tahu jadi ta. Wa qulu hittatun naghfirakum khotoyakum. Naghfir lakum. Naghfir lakum khotoyakum. Wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى. Sampai 60 je kan? Ya. Sampai 60 je kan? Sampai situ betul je bunda. Sorry. Sadaqallah. Sampai 60 je. Terima kasih Ustazah. Okey. Sama. Okey, yang kedua bunda Hajarubiah. Bunda Hajarubiah Abu Bakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha. Fakulu minha haitsu syi'tum wa qulul baba sujjada. Bunda. Ya saya. Bunda punya bacaan tadi tu dia melompat-lompat tu. Lain lah saya rasa. Ya, tadi saya dengar agak pun melompat. Lain bunda tu. Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu minha. Boleh lagi sekali. Wa idh
Fakulna dukhulu hadhil qaryata fakulu Hadhil. Ha minha panjang. fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada Dia jadi melompat lah. wadkhulul baba sujadan wa tak betul Ustazah. Bukan tak betul. Dia baca betul. Wadkhulul baba sujadan qulu hittatun naghfir lakum wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Saya tak boleh nak ni lah. Bunda tak dengar ni. Ada 2 ta yang perlu dibetulkan. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Saya dengar suara Ustazah putus-putus. Tapi yang lain dengar suara saya tak putus kan? Yang lain dengar suara saya putus tak? Tak putus. Maknanya Bonda punya problem internet ni saya rasa. Tak apa, cuba lagi sekali. Cuma saya nak Bonda betulkan ta tu ditebalkan. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Boleh ambil kat rijzan Azhar. Yafsukun tu tak macam tak betul. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر Bi'asa tebal. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Bonda. Cuma saya tak dapat nak menegur sangat Bonda baca. Allahul Azim. Sebabnya macam apa yang saya sebut dekat Bonda sampainya lambat kan? Lepas tu macam lepas tu Bonda punya line lah. Saya rasa line Bonda tak berapa cantik ni. Atau kalau Bonda pakai Unify kat rumah Unify kat rumah. Saya tapi dalam ni pun ada net dalam telefon. Ya. Okey tak apalah. Kan dia macam lambat sampai. Tapi tadi yang lain clear lah Ustaz. Masa dengar yang Ustazah tadi pagi tu clear sangat. Itu Facebook. Dia kalau Zoom ni dia memang dia banyak guna data sikit. Dia laju sikit Zoom ni. Okey. Tak apalah, kita cubalah mana yang boleh. Terima kasih banyak Kak Su menegur tadi. Itulah nak salin baju tak lalu tu. Tu yang saya duk tutup pakai selendang ni tapi dia kalau macam kita record, kalau kita record kan macam ada bila orang tu tengah bercakap kan dia ada line hijau kat tepi tu. Line hijau tu yang akan masuk line hijau tu yang akan masuk pada rakaman tu. Maknanya yang lain tu tak masuk lah. Tapi kena hati-hati jugalah, kadang saya pun terlepas juga. Terima kasih banyak. Okey. Baik, seterusnya Kak Su lah. Kak Su. Bagi orang lain dulu boleh? Oh, Kak Su. Kak Sulas. Kak Sulas. Okey. Alright.
Kita bagi pada Hajar Zaliha lah. Hajar Siti Zaliha dengan cucunda. Maaf sambil saya ngunyah. Ngunyah nak ada Tak benda apa, kat mulut. Dengar suara saya? Dengar. ke? Kalau buka dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hiqqatun naghfir lakum khotoyakum. Hajar, Ya. boleh tak kalau Hajar ketepikan sikit? Tak nampak mulut. Dah nampak? Okey. Terima kasih. Sorry. Tak apa. Mana saya boleh wasanazidul muhsinin fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijza ala ladzina fa'anzalna 'alal ladzi Dengung. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه وقلنا اضرب Fakul. Fa bukan wa. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك فقلنا اضرب بعصاك الحجر. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. عش bukan غش. عين. عشرة عينا. عين. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فانفجرت منه dengung mesti. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. Shin jaga jangan masyuk. mashrabahum. Kullu anasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Okey, cucundanya. Tak sekolah ini. Hari ni tak sekolah. Okey. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada. Wadkhulul baba sujjada. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum.
Oh, ya. Ada kecil. khotoyakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر كالحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله Shin jangan diheritkan. Kulu washrabu. كلوا واشربوا من رزق الله Senyum. Sebab roh itu nipis. من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Nadra. Terima kasih Ustaz. Okay, sama. Okay. Ajar Laila. Unmute dulu. Tak dengar suara. Unmute kan dulu. Tekankan mikrofon tu bagi dia unmute. Okey. Okay. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna dkhulu First kali zal. Jangan wa id qulna dkhulu hadhihi al-qaryah wa kulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin wa baddala allazina zalamu qawlan ghayral ladzi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Ro tu tebaklah dot tu faqul nadrib bi'asakal hajar. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Dot jangan kol-kolah. Dot tak boleh bunyi faqul nad, tak boleh d. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Bi'asa bukan bi'isa.
بعصاك الحجر فانفجرت منه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Okey, sadaqallahu azim. Okey, saya bacakan yang bawah ni. Daripada ayat 61 tu. Saya belum baca. La ilaha illallah. Ustazahnya asyik lupa je. Kak Saya Su belum dengar Kak baca. Asri baca. Apa benda lah Ustazah ni. La ilaha. Monitor. Sabar je lah. Nampak bantal nak baring je. Alah kesiannya. So, Kak Asri baca dululah. Boleh? Saya baca okey. dulu boleh? Okey. Boleh. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه Jaga Zal. Zal. Kak Su, kalau bunyi wa idh qulna maknanya Zal dengan Dal sama. Zal memang tak boleh bunyi z. Kebanyakan kita memang membunyikan qalqalah Zal tu memang tak boleh. Wa idh qulna وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب Syik tu jangan tekan kuat sangat jadi syik, nanti jadi ain. Haitsu syi'tum. منها حيث شئتم رغدا وادخلوا Tak tepat. Dia jadi ain. Hamzah tu letak je. Fakulu minha haitsu syi'tum. منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة Jangan panjang sangat. Okey. Waqulu hittatun. وقولوا خطة نغفر لكم Naghfir lakum romati. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا فبدل الذين ظلموا قولا خير الذي قيل لهم فأنزلنا. Kalau ki dia jadi kaf. Qawlan ghayra alladhi qila lahum. قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك. Ba jangan qalqalah. Ba tu sebab apa tak ada qalqalah? Sebab dia jumpa huruf ba juga. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Jangan bunyi nad. Tak boleh. Nad tak boleh. Faqulna idrib. وقلنا اضرب بعصاك Fa kak bukan wa. فقلنا اضرب بعصاك الحجر كالحجر فانفجرت منه اثنا عشرة عينا
Bukan tanah Kak. Nata. Okay. Fajar. Nah, tak boleh bunyi nun yang jelas sebab nun itu bukannya hukum izhar. Dia jadi ikhfa kan. فانفجرت من خستنا أسرة عينا. Nata. Kakak bukan tanah, nata. Astaghfirullahalazim. فانفجرت من خستنا خستنتا أسرة عينا. عشرة عينا. عشرة عينا. Ada bunyi lagi dekat shin tu. Dia bunyi ash, dia tak boleh syak. Ashrata aina. عشرة عينا. Okay. قد أمل كل Alima. Terbalik. Lam dulu baru mim. قد علم كل أنام مشربهم. Sim. قد علم كل أناس مشربهم. قد علم كل أناس. قد علم كل أناس مشربهم. Shin, mash, jangan mash. Mashrobahum. مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا. Riz pun tak boleh bunyi z. Mir rizqillah. Z tak boleh. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Okay. Sadaqallahul-azim. Kak Su kat mana tu? Kak Su ada kejohanan kat sini. Dekat Bukit Kiara. Patut le. Ni dalam surau. Lari sekejap. Sempat. Tapi Kak Su dengar lah. Kan? Tak apa. Terima kasih Ustazah. Muka Ustazah Bukan pucat sangat. tak larat. Serius tak larat. Terima kasih Ustazah. Bawa air Saya semua dengar. tak katil. Alah kesiannya. Saya dengar je. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, Kak Riza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا Nata panjang Kak. Okay. Ulang balik. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله واشربوا من
Ambil balik Mir. kulu. Kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Terima kasih Ustazah. Azim. Sama. Habis dah kan kita? Saya yang baca betul. Okay, saya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Ayat satu ayat je 61 kan? Panjang. Panjang kan satu ayat? Panjang. Okey, kita masuk tajuk sampai mana dah kita? Muka juga 54. Ya, 54 kan? 54. Ya Allah, nak muntah rasanya. .54 masuk perbandingan huruf lah Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, zal dengan zai dah sudah kan? Yang atas dah sudah kan? Zal Dah. dengan zai. Yang ini yang kita kena yang kita kena applykan betul-betul. Apa yang kita baca hari ni ada zai, ada zal, tapi dia tak ikut juga dalam tu. Dia mesti nak lantun juga. Nampak tak kita punya bacaan tu kan? Maknanya apa? Maknanya kita perlu lebih berhati-hati. Awal-awal kita baca dia dah langgau. Habislah terbakau. Kan? Wa idh qulna macam seolah-olah zal dengan dal tu sama level. Kalau kita tengok zal tu ada tak qalqalah? Tak ada. Dia tak boleh baca wa idh qul. Sebab apa tahu kita rasa susah nak betulkan? Sebab kita dah terbiasa zal itu qalqalah. Sedangkan dia tak boleh kan? Okey, baik. Itu dah lepas lah. Cuma lepas ni maknanya kita dah faham zal tu tak boleh qalqalah. Macam mana pun tidak boleh tidak, mesti tak boleh. Mesti tak boleh dilantun. Baik. Okey, kita fokus pada huruf zai dengan dha pula kat bawah ni. Zai dengan dha. Okey, zai dengan dha dengan zai dengan zal kat atas tu sama lebih kurang. Kita sebut zai juga kan? Maknanya masih lagi tidak dilantunkan.
Tapi apa beza dha dengan zal? Okey, beza dia tak banyak. Sikit je lah. Sikit tu dari segi sifat. Tapi kena ingat zal dengan dha itu dibaca hujung lidah. Zal keluar hujung lidah kan? Macam kita baca tadi wa qulnad. Tapi dha ni pun sama juga, hujung lidah juga keluarkan. Hujung lidah keluarkan tapi pangkal lidah itu terangkat ke lelangit. Cuba tengok gambar. Yang ada anak panah warna purple tu, kan kita punya keadaan pangkal lidah kita terangkat lebih daripada zal kan, nampak? Kalau zal tu dia menunjukkan gambar tu, ruang dia kat tengah tu boleh unmute, boleh mute tak? Siapa-siapa yang siapa nak ada mute kan Okey, zal tu dia punya ruang. Oh, Kak Reza bagi saya host Okey. Zal tu ruangnya terbuka luas, tapi dha itu ruangnya sempit. Ruangnya sempit. Jadi kat situlah menyebabkan pangkal lidah terangkat banyak dan menyebabkan sebutannya tebal. Okey. Baik. Jadi macam mana kita nak menyebut? Pastikan kedua-duanya, yang penting tidak ada qalqalah seperti mana yang selalu kita baca. Azlama alaihim qamu. Contohlah za. Tu salah. Cuba sebut. Masing-masing kalau saya tak dengar pun tak apa, cuba sebut tapi jangan ada lantunan. Jangan baca masa kita sebut tadi tu, lidah kita di hujung keluarkan sedikit di gigi atas dan lidah kita yang pangkal tu terangkat ke atas juga. Apa tujuannya mengangkat dha di atas? Supaya sebutan dha itu jadi tebal. Minadh-dhalimin. Contoh macam kita baca tadi. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu. Jangan baca 'alal ladzina zalamu. Za maknanya pangkal lidah tak angkat. Depan dah betul. Dia jadi zal pula kan? Itu beza dia. Kalau zai ni dia ada bunyi desiran. Kalau dha tidak ada. Sebab hujung lidah tak keluar untuk zai. Okey. Ada soalan untuk dha dengan zai? Kau ada yang confuse bunyi ke? Confuse dia punya lantunan ke? Dia punya sifat zai dengan dha ada? Walau bagaimanapun huruf itu tetap ada beza bunyi. Dia tak boleh sama. Kadang ada orang confuse tau. Zai dengan zal sama je bunyi dia. Dia tak boleh sama Okay, seterusnya perbandingan huruf antara dha dengan zal. Okay, ini kalau kita tengok gambar rajah tu, hujung lidah tu dua-dua keluar dekat gigi, kena kat gigi atas tau. Tapi apa yang membezakan antara dua gambar tu? Nak tanya. Apa boleh jawab? Ada beza tak? Tak ada? Kita tengok tak sama. Cuba tengok ruang yang warna biru muda tu. Dha ruang yang biru tu sempit ke luas? Sempit. Sempit. Yang zal tu ruang yang biru tu besar ke kecil? Zal. Besar ke kecil ruang tu? Kecil. Kecil. Tak, ruang dia besar. Zal tu ruangnya besar. Faham tak maksud saya yang ini? Cuba tengok ni. Yang kecil tu apa ni? Tengok Ni. Cuba tengok ni. Ini. Tengok sini semua warna biru muda ni saya sebut ruang dia luas. Ya. Menyebabkan dia disebut dengan nipis. Yang ini nampak tengok tak laluan dia. Kecil je. Sebab apa dia kecil? Sebab lidahnya diangkat tinggi. Menyebabkan huruf tu terhimpit dan menyebabkan bunyi dia tebal. Tu maksud saya. Ruang tu maksudnya yang tengah-tengah warna biru tu.
Itu beza antara dha dengan zal. Dari segi makhraj sama tak? Sama. Apa yang beza tadi? Zal pangkal lidah tak angkat, dha pangkal lidah angkat. Okey. Yang angkat pangkal lidah tu dia mewakili sifat isti'la dan itba'. Yang tak terangkat pada lidah zal tadi dia mewakili istifal dan infitah. Tu boleh tengok dia punya sifat yang ada pada huruf. Okey, dia suruh kita perincikan lagi kenaan dengan sifat tu Baik. Seterusnya kita tengok huruf ain dengan ghain. Okey, boleh saya terus? Ya. Boleh. Ada soalan apa-apa? Ada soalan? Tak ada? Ya. Sekejap Baik. Huruf ain dengan ghain, apa perbandingan yang kita boleh tengok dari segi makhraj dulu. Kita tengok ain dengan ghain, lidah dia memang jauh beza kan? Walaupun dia punya tempat keluar ni dia berjiran. Tempat keluar ain dengan ghain ni apa? Ain tu tempat keluarnya di tengah halkum. Ghain tempat keluarnya di hujung halkum. Mana yang tengah, mana yang hujung? Kalau ain tu gambar anak panah biru tu ke bawah kan? Apa? Ain, anak panah biru tu ke mana dia pergi? Ke bawah. Dia ke bawah. Ke bawah tu maksudnya dia pergi dekat tengah halkum. Yang ghain tu anak panah dia pergi bawah ke dia pergi atas? Atas. Di atas menunjukkan dia berada di hujung halkum. Dia berjiran Jadi ain itu apabila disebut hurufnya mesti ditekan. A'lamu, a'lamu. Ghain, okey, kalau ghain bukannya ditekan ke bawah tapi dia ditekan ke atas. Au. Dia bunda tak boleh sebut macam tu, dia tak boleh. Sebab apa? Pangkal lidah tu terangkat. Tapi jangan muncung pula au pun tak boleh. Tak boleh, au pun tak boleh. Jadi macam mana? Au. Sekadarnya. Sekadarnya sahaja. Au. Okey, sebab dia ada sifat isti'la. Kat situ cuba tengok ghain ada sifat isti'la, tapi ain tidak ada. Ain jangan pula kita baca tak boleh. Ain kita kena baca a'lamu. Okay, jangan ditinggikan pula ain ni sebab ain itu dia bersifat istifal Okey, itu perbezaan yang paling ketara antara ain dengan ghain. Dan satu lagi, ghain jangan baca qalqalah juga. Ini pun sama juga macam zal. Kebanyakan daripada kita suka baca ghain ni araq. Araq kan? Itu tak boleh. Dia bukan araq. Tapi bacaannya au. Senyum lah. Itu saja. Tak boleh senyum sebab ghain itu bukan huruf istifal. Ghain itu huruf isti'la. Walaupun dia tak boleh senyum tapi dia hanya meletakkan suara sahaja dekat ghain yang mati. Tapi jangan baca r tak boleh. Okey. Au. Okey. Ada juga yang tanya saya, Ustazah, kalau sebut satu-satu kalimah ni kita boleh sebut, faham, senang. Bila masuk ayat ni susah. Bila susah tu maksudnya apa? Kita belum mahir lagi menyebut kalimah-kalimah tersebut. Jadi nak mahirkan dia, kita kena sebut berkali-kali sampai jadi mahir. Tu. Okey, boleh? Okey, so kita tengok muka surat 56. Itulah kesimpulan pada perbandingan huruf yang hampir sama pada huruf dha, zal, zai. Lepas tu ha dengan ha. Ni huruf dekat-dekat. Hamzah dengan ain, qaf dengan kaf. Ni boleh rujuk balik ni Shin dengan sin, sad, lepas tu tha. Kemudian ta dengan ta, akhir sekali dad dengan dal. Kenapa dia buat perbandingan huruf yang hampir sama ni? Kerana kadang-kadang kita ni baca tertukar. Tertukar huruf. Tu bahaya tu. Okey, bila tertukar huruf maka terjadilah pertukaran makna. Bila tertukarnya makna, maknanya tak sampailah apa yang kita baca tadi tu, tak kenalah pada makna
ayat Al-Quran tersebut. Wa basaliha jadi wa basaliha jadi sin. Wa adasiha kalau baca wa adasiha jadi sad. Tu semua tu nak kena jaga. Okay. Alright. Habis pada tajuk perbandingan huruf yang hampir sama. Okay, sebelum kita pindah ada soalan untuk bahagian huruf yang hampir sama ni. Sebab setiap orang ni sebenarnya Allah dah anugerahkan kelebihan, tapi kita juga kena terima kekurangan kita kan. Macam saya jugalah. Saya pun ngajar-ngajar pun bila baca, bila talaki sekali-sekala dengan guru pun masih ada lagi kelemahan kat mana-mana. Kena akui lah. Jadi kelemahan Allah bagi tu suruh kita perbaiki lagi. Okay. Bunda Jarul Gaya ada masalah tak? So far tak ada lah, tapi baca. Kalau baca tak ada je silap Ustazah. Itu biasa. Manusia kan tak lepas daripada buat silap. Bunda ajar Rubiah okey? Kalau Ustazah kalau baca seorang okey je, bila dengan berdepan Ustazah Okey tu maksudnya betul ke ataupun rasa-rasa macam okey tapi tak tahulah. Macam tu. Rasa macam betul. Tengok baca satu line, saya ikut satu line. Tapi bila dah berdepan dengan Ustazah, hilang semuanya Ustazah. Nervous ke Bunda? Nervous, betul. Ustazah tak kali macam nervous. Tapi kalau kita ada perasaan nervous tu normal. Tapi kalau tak nervous tu sekarang takut semua betul je kita rasa. Tak apalah, okey lah tu. Apa Hajar Laila ada nak cakap apa-apa ke? Ya, ni saya punya main masalah. Nak menyebut kola-kola selalu tak keluar. Saya rasa macam ada keluar, tapi orang yang menyemak kata tak keluar langsung. Macam mana Zah nak membetulkan tu? Satu, kena pastikan huruf qalqalah itu keluarnya kat mana. Contoh macam dal. Qalqalah dal, huruf dal ni hujung lidah dekat belakang gigi atas kan? Kalau nak tahu Tak dengar. Dengar Zah? Ustazah punya macam Zah tak dengar. Tak dengar. Ustazah punya mute. kita punya sebutan qalqalah tu tepat ke tak? Mesti lelang. Tadi tak dengar. Zah terputus. Hello. Tadi tak dengar sebab ada orang call. Sorry. Sebab saya guna line handphone. Sorry. Okay. Cara dia, kita nak kena tahu lantunan tu apa. Sekarang dengar lantunan tu maksudnya suara tu kita lantunkan balik. Qalqalah tu. Contoh ad. De tu mesti dilantunkan dengan suara. Dia tak cukup sekadar lantunan angin. Kalau lantunan angin tu salah. Kena faham maksud lantunan. Boleh ya Hajar Laila? Contoh apa yang qalqalah yang tak bunyi selalu? Nanti tak bunyi. Kalau nak bunyi yang bertemu dengan ba, okey bunyi. Kalau yang lain tu banyak kali tak bunyi. Saya rasa macam dah bunyi. Tapi orang yang mendengar kata tak bunyi. Cuba bunyikan dulu. Ada. Cuba bunyikan. Ada. Tu bunyi. Qaf. Akok. 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 Kalau to. Akok. To. Apa? Okey, dal. Ada. Okey, ba. Aba. Tu bunyi mungkin bukan kesilapan, mungkin kekurangannya pada kalau dia jadi ayat, dia masuk ayat kan. Lantunan tu dia terlepas kadang-kadang, dia tak terbuat lantunan tu. Tu yang kena hati-hati ketika kita membaca. Pastikan masa kita menyebut satu ayat, lantunan tu mesti kena kuat. Sebabnya kalau satu-satu kalau satu-satu okey, bila dijadikan ayat, dia dah macam tak dengar. Dia kena ulang sampai keluar qalqalah tu. Dia kena, maknanya kat situ kemahiran menyebut tu. Dia masih lagi ketat sebenarnya. Nak jadi longgar tu bukan senang lah. Dah lama belajar Ustaz nak menyebut qalqalah ni, tak pandai-pandai lagi.
Allah bagi apa? Allah bagi begitu sebab dia nak kita istiqomah lah tu. Kan? Sebab tu saya kata kadang-kadang kita kol-kolah kita tak bunyi. Yang tak kol-kolah bukan main bunyi lagi. Contoh macam zal tadi kan. Az. Lepas tu za, adha. Tu yang tak berapa nak kena tu kan. Zai, az, shin. Shin tadi wa ash, washrabu. Sekejap Tadi pihak call I Ayo tak boleh. Nanti call biar balik. Okay, selain daripada tu soalan lain? Terima kasih Zah. Ya, sama. Siapalah yang menggoreng kat belakang ni, ya Allah. Sensitif betul saya. Bau-bau tu saya tak boleh. Goreng tak boleh, nanti nak rasa muntah. Semua tak boleh. Okey, Hajar Siti Zaliha ada soalan apa-apa? Saya selalu dengung tu. Dengung dengan baris. Dengung tak sampai 2 harakat. Itulah pasalnya. Kak Reza okey? Baru balik. Baru balik. Itulah. Lepas tu siapa tadi? Kak Su dengar je Nanti saya ni nak minta izin keluar awal. Saya tak dapat nak teruskan sebenarnya. Saya dah pening sangat kepala. Tak apa Ustazah. Kita faham. Jadi minta maaf ni Kak Reza. Itulah. Dengan nak pergi itu lagi kan. Sifat nanti kita akan masuk muka surat 57, ingatkan saya, iaitu sifat isti'la dan itibaq ni. Okey. Jadi minta maaf pada semua. Ustazah. Kurang halal ni setengah jam ni saya ambil ni masa ni. Setengah jam ni Tak apa Ustazah. Apa? Aduh, rasa nak baring. Itulah. Sadaqallahul azim. Nanti sambung lagi insya-Allah. Wa ballagha rasuluhu nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul. Faktubna ma'asy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Akbar. Minta maaf lah lagi sekali. Apa saja insya-Allah. Ila liqa masalama. InsyaAllah. Minggu depan lah kita jumpa. Ya. Terima kasih Zah. Okay, sama. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti boleh dengar rakaman yang saya bagi tadi tu dengan molek. Macam molek-molek. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.